dalam senarai yang dikemukakan kepada saya daripada penyokong kerajaan, nama di atas Yang Berhormat Sungai Besar. Jadi Sungai Besar ini wakil rakyat baru diberi penghormatan untuk beruja untuk PN, dan jangan ganggu Yang Berhormat kerana ini adalah uja dia yang sulung dengan speech. Dalam pada itu Yang Berhormat jangan terlampau berhujah sehingga ianya nanti akan membangkitkan protes daripada teman-teman lain, jadi timbul kekecohan. Sila, Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Rakyat, Dewan Mulia, dengan hati dan denyut perasaan, ucapan terima kasih Tuan Yang Dipertua untuk saya diberi laluan. Kehadapan kekanda-kekanda adinda hormat dari Sungai Besar memikul janji demi amanah dan hasrat rakyat, ajari dinda untuk terus berbakti. Tuan Yang Dipertua, saya Budiman memulakan salam hormat dan mohon keizinan dari Tuan dan kekanda-kekanda ahli yang berhormat sekalian untuk adinda membuka gelanggang. Saya masih baru lagi, tidak sampai 2 pekan lamanya. Ibarat gunung, saya ini hanyalah busut. Ibarat emas, saya hanyalah swasa. Ibarat durian musang king, saya hanyalah durian tembaga. Ibarat mesyuarah di Balai Rong Seri, saya hanyalah ketua desa. Saya meneliti perbahasan yang dikemukakan oleh Permatang Pauh yang saya kira syarat juga dengan cercaan, dengan tuhmahan, seolah-olah tidak ada satu kebaikan langsung yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Dan akhirnya Permatang Pauh merumuskan dia menolak bajet 2017. Saya fikir ini tidak pelik, dengar pun tidak, macam mana mahu terima. Jadi pada saya ada 10 perkara yang telah pun dibangkitkan oleh Permatang Pauh berkaitan dengan isu GST yang dilihat membebankan rakyat. Kenapa bajet 2017 tidak menyebut inisiatif untuk membanteras rasuah, mengkaji semula peraturan mesyuarat berkaitan dengan isu subjudis, program-program transformasi nasional 2020 yang katanya bagi mengaburi wawasan 2020, bajet 2017 yang dilihat seperti belanjawan pilihan raya, bukan bajet berhemah tapi bajet berhelah. Ditohmah lagi dasar kerajaan yang tidak mengawal isu berkaitan pendidikan, DTP yang tiada kesan positif kerana isu rasuah, peningkatan unjuran penjualan aset untuk menampung hutang negara, bajet 2017 yang digunakan untuk tujuan pengurusan mengambil contoh Selangor. Nanti saya akan bangkitkan berkaitan isu Selangor dan juga isu kesihatan berkaitan dengan housemanship. Tuan Yang Dipertua, kejadian minggu lalu pada sesi pembentangan bajet benar-benar mengejutkan. Bezanya saya ini di Dun Sungai Panjang Negeri Selangor, saya adalah pembangkang. Di Parlimen Sungai Besar, Malaysia tanah tumpah darahku, saya ini adalah penyokong kerajaan. Ketika Pelabuhan Kelang, Akar Badan Tun Razak bentangkan bajet negeri sebelum langkah terajang-kajang, saya kekal dengar dalam sidang Dun Selangor dan saya tidak tinggalkan Dewan. Ketika Bukit Antarabangsa juga Akar Gombak membentangkan bajet negeri, saya juga kekal di dalam Dewan. Walaupun dari kata-kata Gombak itu ada kalanya telinga terhiris, hati terluka, perasaan menangis. Kerana apa? Kerana saya faham mandat dan amanah rakyat. Apabila saya pulang 2 hari ke kawasan selepas sesi Parlimen, ramai yang berulang kali bertanya kepada saya, apa sebenarnya yang berlaku? Mengapakah mereka keluar daripada Dewan? Dan saya sebutkan kepada mereka, bukan hanya nelayan, bukan hanya Tok Imam,
tetapi penyokong-penyokong pakatan pun ramai yang bertanya kenapa mereka keluar daripada Dewan dan mengapakah sebenarnya pembangkang bersikap sedemikian. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakan di sebelah sana pada saya adalah satu tindakan yang biadab dan tidak menghormati Dewan. Saya merasai kesugulan dan berkongsi pengalaman, berkongsi perasaan bersama yang dipertua, bagaimana Tun Teja itu dipersiakan oleh Hang Tuah dan bagaimana deritanya Sultan Mahmud Shah ketika ditolak peminangannya oleh Puteri Gunung Ledang dan ketika Tun Mamat datang itu peminangan Puteri Gunung Ledang. Maknanya apa? Maknanya saya faham perasaan, berkongsi perasaan, berkongsi rasa apa yang dialami oleh Tuan Yang Dipertua. Sungai Besar, Ya. walaupun saya sebut tadi bahawa saya kata seboleh dengan bolehnya jangan diganggu Sungai Besar, yang saya nampak Mersing berdiri juga. Jadi adakah Sungai Besar kasih laluan kepada Mersing untuk mencela? Sila Mersing. Boleh? Kasih. Bagi laluan sama Mersing ke tidak? Okey, sila Mersing. Sebab Terima kasih Sungai Besar. Dia kena bagilah pada senior ni. Dah 17 tahun dengar ucapan bajet. Tak pernah lagi kawan-kawan belah sana keluar. Saya memang tak faham apa benda yang Sungai Besar cakap. Saya nak tanya Sungai Besar, adakah Tabi'i atau orang Johor panggil PL lah, keluar Dewan ni adalah tindakan luar biasa atau pembangkang memang biasanya di luar? Mana yang betul? Sungai Besar. ya, Pasal ditanya pasal Johor. satu lagi. Boleh Saya ingat saya jawab satu-satu. Okey. Eh? Lepas ni Bagilah Lepas. Adinda yang paling muda ni. Saya melihat begini. Kalau nak tanya ini PL atau perangai, saya baru 2 pekan berada di Dewan Yang Mulia ini. Tetapi sejarah pengalaman saya di Dewan Undangan Negeri Selangor, ketika itu saya menjadi pembangkang, jadi saya ikut peraturan Dewan dan saya duduk di dalam Dewan mendengar soal perbahasan, soal usul yang dikemukakan berkaitan dengan bajet negeri. Kenapa saya duduk ketika itu? Saya nak bagi ration. Shah Alam, ni adik yang paling junior sekali. Sabar. Saya nak bagi tahu kenapa kita duduk. Kerana pada saya, tak kala nanti ketika ada apa-apa juga persoalan yang dikemukakan, maka saya akan ambil peluang berbahas. Kalau ada apa-apa kenyataan balas yang wajar saya kemukakan, saya ambil peluang. Dan saya pelik bagaimana Perbatang Pauh boleh berbahas sedangkan dia tidak ada di dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Awak Tan Sri. Terima kasih pada Sungai Besar Tan Sri. Oleh kerana Mersing bertanya berhubung dengan sikap orang Johor, maka saya rasa bagus juga saya bawa untuk pertimbangan Mersing rakyat Johor tentang apa yang telah ditulis dalam Facebooknya oleh TMJ. TMJ kata, kalau ada pencuri, cakap jangan mencuri. Adakah kamu akan duduk dalam Dewan ataupun keluar? Tu Johor. Saya asal usul ibu bapa orang Johor. Tidak ada hinanya kita membantah apabila jelas yang menyampaikan ucapan itu adalah seorang ketua kerajaan kleptokrat yang dikenali dunia. Kita menunggu peluang. Kita beri dia peluang. Kita tunggu 2 jam. Ya, nak kata kita langsung tak dengar tu tak betul. Kita tunggu 2 jam untuk dia memberikan penjelasan tentang krisis yang melanda negara kita ini. Tapi sekarang saya akan jawab balik. Terima kasih. Saya ingat beginilah Shah Alam. Saya melihat asas kalau nak keluar itu keluar saja.
kerana tidak suka dan keluar. Dan bukannya membabitkan orang lain dan akhirnya cuba mengaitkan orang lain, menjustifikasi alasan mengapa mereka keluar. Saya fikir, Shah Alam, saya yang paling muda ini melihat contohan yang tidak baik daripada Shah Alam. Sungai Besar, Saya. boleh Sungai Besar duduk dulu. Boleh. Ahli yang berhormat, sekarang ini saya mau keluar sekejap, tetapi saya keluar dengan didahului Cokmar dalam 5 minit. Saya tangguhkan Dewan dalam 5 menit. Samar-samar saya teringat peraturan masyarakat. Begini bunyinya. Tiap-tiap pertanyaan itu hendaklah menepati peraturan-peraturan yang tersebut di bawah ini, yaitu peraturan masyarakat 231C. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh mengandungi apa-apa hujah. Jadi yang lain itu tidak payah saya sebutlah. Antara lain ialah menyindir atau menyakitkan hati. Jadi, tadi mukadimah itu pun saya dengar baik-baik. Balasan daripada sini, saya dengar baik-baik. Kalau otak saya ini masih lagi berfungsi seperti biasa, saya sudah rasa sudah sindiran. Menyindir, saya oke. Direct to the point, saya lagi oke. Tetapi, jangan sampai kecoh. Jangan sampai lagi melanggar peraturan masyarakat. Jangan lagi bertunjuk-tunjuk. Pertama. Poin kedua. Budget ini, kalaupun dia mengelincong, jangan terlampau jauh kepada budget. Atas ingatan yang sedemikian, sila Sungai Besar yang baru juga 2 pekan sebagai ahli Dewan Rakyat. Itu lagi satu peraturan masyarakat. Yang cuma boleh bercakap, sawinang-winang ini speaker. Yang lain itu kalau dijemput baru boleh bercakap, itu pun dijemput dulu berdiri. Sila Sungai Besar. Maklumlah Tan Sri, kita bila ke kanda senior pohon, jadi kita berilah. Saya nak rujuk dengan apa yang dibangkitkan oleh Shah Alam. Merujuk berkaitan, katanya ada pencuri. Tetapi siapakah sebenarnya yang mencuri? Yang mencuri mestilah orang yang telah terbukti bersalah dan dihukum. Itu betul juga. Dan saya nak sebutkan kepada mereka bahawa jangan bawakan hujahan-hujahan yang longgar ini. Itu juga yang bermadu dulu. Yang mengingatkan saya peraturan masyarakat 231C. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh mengandungi apa-apa hujah, sangkaan jahat. Jadi yang mencuri itu sangkaan jahat. Jadi kadang-kadang perkara begini saya lalu saja. Ada tadi yang berhormat bercakap daripada bayan baru pada saya. Dia kata satu pensyarah pada universiti. Dia mewakili semua rakyat Malaysia. Saya termasuk rakyat Malaysia, dia tidak wakili saya. Orang kampung saya beribu juga, dia tidak wakili kampung saya. Jadi kalau berhujah itu, pikir-pikirkanlah dahulu. Kalaupun mau menekan satu poin. Sila Sungai Besar, saya tidak ganggu lagi. Tidak mengapa, Tuan Yang Bertua, itu adalah nasihat. Saya mendengar perbahasan Permatang Pauh berulang-ulang kali menyebut perkataan rakyat. Siapakah sebenarnya rakyat? Saya adalah rakyat. Kekanda-kekanda Barisan Nasional juga adalah rakyat. Mereka yang di seberang sana juga adalah rakyat. Dan yang menjadi saksi dalam perbahasan ini juga adalah rakyat. Dari hujung Padang Besar hingga ke Johor Bahru, dari Tawau ke Langkawi, semuanya kami adalah rakyat. Termasuk juga Sabah dan Sarawak. Apa maksud yang saya nak sebutkan ini? Saya nak sebutkan ini ialah apa hak eksklusif Permatang Pauh
menyebut bajet mereka adalah bajet yang lebih baik untuk rakyat. Saya baca belanjawan alternatif mereka satu persatu cukup tidak konsisten. Dahulu kata nak beri pendidikan percuma, sekarang sudah tidak ada. Dahulu kata nak hapuskan GST, sekarang ini sifar GST pula. Jadi saya melihat bajet mereka ini adalah bajet macam-macam ada. Tuan Yang di-Pertua, kami adalah rakyat yang membentuk kerajaan. Bajet kami kalau kami lihat tebalnya lebih 2 inci. Kalau nak dilihat belanjawan alternatif ini berapa milimeter saja, sentimeter saja. Jadi pembangkang, jangan pesongkan fakta. Jangan anggap rakyat itu hak mutlak mereka. Kamilah rakyat yang membentuk kerajaan. Aristoteles sebut beberapa kali bahawa setiap individu dalam sistem demokrasi adalah rakyat. Plato memperteguhkan bahawa rakyat itu adalah sesiapa saja yang menyumbang kepada negara. Ternyata kita semua ini adalah rakyat. Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana kami adalah mewakili menyokong kerajaan yang mendengar impian rakyat, kamilah kerajaan yang mendengar impian tersebut. Tatkala seorang pesawah padi dari Sungai Besar bangun selepas solat subuh, dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusanku dan juga kehidupanku." Para bakal doktor di Ipoh juga bangun berdoa, "Ya Allah, aku ini masih tiada penempatan housemanship. Bantulah hamba-Mu ini untuk permudahkan segala jenis urusanku." Gugusan nelayan yang ada di Tumpat juga bangun berdoa, "Ya Allah, musim tengkujuh hampir tiba. Engkau permudahkanlah rezeki aku untuk menyara diriku dan keluargaku." Apa yang ingin saya sebutkan? Yang ingin saya sebutkan ialah sesungguhnya Allah yang Maha mendengar, Dia menggerakkan hati kerajaan kami dan menyahut, membantu keluhan rakyat tersebut. Berasaskan turun padang, idea dibentang, impian dirancang, keupayaan disukat, 222 tuntutan diaju ke pekan, lahirlah suatu bajet yang mendengar impian rakyat. Tuan Yang di-Pertua, bajet yang baik adalah bajet yang mendengar impian rakyat. Dan bagaimanakah agaknya impian ini didengar? Yang Berhormat Menteri dari Titiwangsa menyatakan Kementerian Keuangan mengadakan ratusan mesyuarat, puluhan perjumpaan dengan fokus group dan pemegang taruh. Banyak laporan yang dikemukakan daripada institusi yang punya reputasi tinggi dari World Bank untuk menyediakan bajet ini. Namun bajet yang baik perlu bermula dengan nawaitu yang baik. Bukan hanya nawaitu yang baik, tetapi juga perlu bermula dengan andaian yang baik. Bukan hanya dengan andaian yang baik, tetapi perlu bermula dengan sikap yang baik. Permatang pauh, biasa dekat sidang Dun Selangor pun selalu tak ada. Bajet alternatif Permatang Pauh menyatakan ekonomi Malaysia akan terus ribut. Ternyata ini menggunakan andaian yang lemah dan separuh masak. Sebagai contohnya, acap kali disebut bahawa kerajaan ini terlalu bergantung kepada hasil minyak, sedangkan semenjak tahun 2009, seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Pekan, kita telah ubah strategi mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Tengoklah, dengarlah, dan jangan terlalu cepat keluar dewan. Mereka berterusan menggunakan apa juga cara, termasuk bajet alternatif untuk menghasut rakyat benci kerajaan. Ini dapat dilihat daripada memberikan persepsi yang buruk terhadap ekonomi negara. Mereka meruntuhkan keyakinan persepsi dengan menggoncang kestabilan politik. Tuan-tuan, kalau kita ingat cerita Sarjan Hassan, P. Ramlee sebut apa? Dia kata kepada Buang, last kali Sarjan Hassan bergaduh dengan Buang, dia sebut apa? "Aku berharap tak ada lagi orang macam kau yang ada dekat tanah air ini."
ungkapan P. Ramlee tahun 55, tahun yang sama ketika pilihan lama pada negara ini. Ingatlah peraturan Dewan. Tuan Speaker nanti sebut lagi nanti. Kan? Jangan bercakap kalau tidak diberi keizinan. Kalau nak buat celahan, sila bangun. Ya. Bangun ni. Bangunlah kalau nak bercakap. Dia dah bangun ni. Kalau nak bercakap, sila bangun. Kalau nak bercakap. Teruskan Yang Berhormat. Yang lain itu turun dulu. Sinis, saya nak ingatkan tu Tan Sri. Sinis lagi. Saya duduk diam. Saya ingat pesanan Tan Kapar, Sri. kalau nak celah saya bagi. Kalau nak celah saya bagi. Nama saya Budiman. Silakan Kapar. Boleh Tan Sri? Sila. Okey, terima kasih Yang Berhormat Sungai Besar, terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Tadi bercakap tentang bajet tadi. Saya nak penerangan daripada dan penjelasan yang tidak diberikan oleh Yang Berhormat Pekan tentang apa yang baik yang diperhatikan oleh Yang Berhormat Sungai Besar. Yang Berhormat Sungai Besar telah mulakan mukadimah, tetapi poin-poin kena terus kepada bajet ini yang memberikan satu pandangan pada rakyat bahawa ini membela nasib rakyat di bawah. Daripada tidak memfokuskan kepada benda-benda ni, mukadimah tadi tidak menyentuh langsung bajet ni, hanya sini-sini kepada pembangkang, saya rasa itu tak perlulah. Terus kepada poin, terangkan apa yang bagus tentang bajet ni. Biar kita ulas. Tak payah Yang Berhormat ulas tentang apa ni, pembentangan Yang Berhormat Perkhidmatan Power Ketua Pembangkang. Tak itu boleh. Menteri boleh jawab. Ini kita nak dengar poin daripada Yang Berhormat Sungai Besar. Tak nampak apa-apa poin pun. Bagi poin. Bagi poin. Bagi poin. Kita nak dengar poin. Kapar, kalau nak dengar, jangan keluar Dewan. Faktor. Kapar, kalau nak dengar, jangan keluar Dewan. Ada banyak hero-hero Hindustan, hero filem Tamil. Di mana? Di dalam Di luar Dewan? No, di dalam bintang filem. Kalau nak ikut cara Rajinikan, dia pergi jauh, cepat sampai. Pekan lagi Tapi teruk daripada kalau Rajinikan. nak ikut Faham? cara Syahrul Pekan Khan, lagi teruk terus daripada cepat, Rajinikan. terus sampai. Berdiri Tak payah. tolong duduk Yang Berhormat. Tan Sri, Yang sini Berhormat, lagi. Duduk Yang Berhormat. Saya juga Tan Sri. Duduk Yang Berhormat. Kalau ada di antara ahli Yang Berhormat tidak juga dengar nasihat saya sama ada suara dikasih tinggi kah, secara merayu kah, dan ahli Yang Berhormat adalah orang-orang sensitif daripada sindir menyindir, walhal itu adalah tidak berhormat, lain kali datang pilihan raya jangan bertanding. Kena jualan rakyat beginilah. Tetapi jangan sampai habiskan masa berterlaga seperti begitu. Nanti Kapar ada juga Yang Berhormat punya masa. Selepas dia berhujan nanti ada juga nama kasih masuk. Jadi bercakaplah. Tapi cakap janganlah sehingga pula nanti kena bertangan berdiri ataupun bintulu. Sila. Baru 2 pekan. Tuan Yang Dipertua, apabila Kapar sebut penghujahan saya tidak merujuk kepada fakta-fakta, jadi sudah tentu dokumen-dokumen yang dibentangkan ini, sama ada daripada segi ucapan bajet ataupun beberapa rumusan-rumusan yang dikemukakan, sudah tentu ada kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan. Jadi soalnya ialah bagaimana pencerapan Kapar tentang fakta yang dikemukakan. Mungkin Kapar melihat itu tidak baik kerana atas baju yang dia pakai. Saya juga melihat ini mungkin sesuatu yang baik atas baju yang saya pakai. Tuan Timbalan Speaker, Tuan Yang Dipertua, ingat sidang dulu. Saya petik apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ekonomi sebuah negara berkait rapat dengan persepsi. Persepsi berkaitan dengan keyakinan. Tanpa keyakinan bagaimana ekonomi hendak berkembang. Dan momokkan daripada beberapa pihak sepertinya menjemput persepsi buruk dengan niat
menjejaskan keyakinan pelabur kepada kita. Adakah benar ini berlaku? Saya bersetuju berkongsi pandangan dengan Permatang Pauh berkaitan dengan kelembapan ekonomi dunia. Datanya saya kongsi. Tabung kewangan antarabangsa mengunjurkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahap 3.6% pada tahun 2017. Namun Malaysia sebagai sebuah negara yang berkembang diunjurkan lebih sedikit daripada itu, iaitu sebanyak 4.7% pada tahun 2017. Benar, kalau saya rujuk ini kepada laporan Nasdaq, harga minyak dunia telah merosot. Dahulunya sebanyak berharga dalam USD 110 setung dan menjunam kepada 50-40 USD setung pada tahun 2016. Namun mengapakah kita masih lagi bertahan? Kita masih lagi bertahan untuk mengharungi ombak ini kerana kita punya asas yang sangat kukuh. Apa buktinya? Kita lihat penarafan daripada Fitch, daripada Modi, daripada Standard & Poor. Mereka memberikan rating yang baik. Dan berdasarkan agensi penarafan Fitch, Malaysia diberi penarafan A- dengan izin, berbanding dengan Filipina BBB-, Thailand BBB+, dan Vietnam BB. Malahan, taraf penarafan Malaysia adalah sama dengan kelompok negara saiz ekonominya yang lebih besar dan maju daripada negara kita seperti Korea AA-, China A+, Taiwan A+, dan Jepun. Silakan. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Saya dengar Sungai Besar sebut tadi Standard & Poor, Modi, Fitch Rating. Itu badan-badan penarafan antarabangsa. Kredibilitinya memang dikagumi. Maknanya ekonomi negara kita diakui dan dibuat penerapan oleh badan-badan seumpama ini. Maknanya kalau bukan bercakap melaporkan tentang ekonomi, dia bersandar kepada hujah-hujah yang tepat dan betul, yang boleh dipercayai. Jadi kalau ini keadaannya, tentulah kita perlu yakin dengan ekonomi negara kita. Dan saya nak tanya Sungai Besar, kalau itu keadaannya, takkanlah kita nak dengar cakap-cakap daripada pihak-pihak yang tak ada latar belakang langsung, yang ada prejudis, yang ada prasangka, yang ada niat tertentu. Jadi, saya nak tanya pandangan dan pandangan Sungai Besar. Kita nak pakai tidak cakap-cakap masyarakat kita ni yang langsung tak ada asas? Pandangan dia ke nak pakai atau pandangan tadi nak pakai daripada badan-badan penarafan? Penarafan kita guna pakai untuk menunjukkan ia daripada sumber yang berkredibiliti. Pembangkang juga kita pakai pandangan dia. Tetapi kita guna pandangan dia untuk menunjukkan itulah tahap pemikiran yang dia ada. Akhirnya Malaysia berkembang. Kita berkembang dan kita lihat agensi penarafan daripada Fitch, Modi dan Standard & Poor ini memberikan rating yang sangat baik untuk kita. Bahkan kalau kita lihat Bank Negara setakat 14 Oktober, reserve antarabangsa sudah ada 406 bilion atau bersamaan dengan USD 97.8 bilion. Ini menunjukkan suatu kekuatan kita untuk membayar hutang import yang tertangguh selama 8.5 bulan. Suka saya juga mengingatkan data yang saya perolehi pelaburan asing setakat separuh fasa pertama 2016 adalah lebih 28 bilion, di mana ini meningkat 32% berbanding dengan pada tahun 2015. Ini suatu angka yang sangat tinggi. Secangkir kopi kampung Saventina Americana, rasa aromanya masih juga tetap sama. Berbeza harga layanan dan juga suasana menjadi bukti berubahnya gaya hidup kita. Tak faham? Kalau nak cakap, minta kebenaran. Tuan yang dipertua. Teringin. Saya nak bagi tahu ini ialah
asas kepada kita ialah kita berubah kerana gaya hidup. Kita berubah kerana gaya hidup. Kita berubah kerana gaya hidup. Ternyata ribut yang dicadangkan dan yang dicanangkan oleh pembangkang hanyalah semata-mata sandiwara. Jengah ke kampung, selidiki nilai kutipan selepas sembahyang solat Jumaat. Nilainya jarang sangat berkurang. Tanyalah mereka yang berkeinginan menunaikan haji dan umrah. Jumlahnya bertambah setiap tahun. Berkunjunglah ke pusat zakat. Tanya mereka. Saya sebutkan daripada statistik Jabatan Wakaf dan Zakat Haji Jauhar, jumlah keseluruhan pungutan zakat meningkat setiap tahun. 2008, 1.3 bilion meningkat 2.45 bilion pada tahun 2014. Dan saya nak sebutkan kemakmuran ekonomi negara ini juga turut terkena tempiasnya di Selangor. Pada tahun 2008, kutipan zakat sebanyak 118 juta dan sekarang ini meningkat kepada 595 juta. Dan perlu diingat, sebentar nak sebutkan juga, kerajaan persekutuan, agensi kerajaan persekutuan pun bayar zakat kepada Zakat Selangor. Mana satu yang berhormat? Shah Alam kah atau Ketere? Silakan, Ketere. Terima kasih Sungai Besar. Dan saya ucapkan tahniah dalam ucapan yang disampaikan oleh Berhormat Sungai Besar sedang mempamerkan kualiti ucapan yang baik sekali. Dan saya tahu secara diam-diam pihak pembangkang terasa malu sendiri dengan seorang ahli yang berhormat yang baru yang berhujah dengan lebih berkualiti. Yang berhormat, saya ingin mendapatkan penjelasan dan juga pandangan yang berhormat. Tadi yang berhormat telah menyebut beberapa statistik dan beberapa bukti tentang kekukuhan ekonomi negara kita yang berbeza daripada apa yang cuba digembar-gemburkan oleh pembangkang di luar sana, to create fear, to create distrust dengan izin. Dan mereka setakat ini gagal. Yang berhormat telah menyebutkan tadi tentang bagaimana ekonomi negara kita telah diberikan penarafan sedemikian oleh Standard & Poor dan badan-badan berwibawa antarabangsa yang lain. Apakah yang berhormat sedar bahawa Bank Dunia misalnya telah meletakkan Malaysia pada negara nombor 18 top 20 dari segi kemudahan menjalankan perniagaan? Adakah yang berhormat juga sedar bahawa World Economic Forum baru-baru ini telah memberikan penarafan dari sudut pembangunan pasaran keuangan dunia, negara kita berada top 10 pada nombor 9. Adakah yang berhormat juga sedar bahawa baru-baru ini World Economic Forum dalam menilai daya saing negara-negara seluruh dunia telah meletakkan negara kita top 20 pada nombor 18. Adakah yang juga yang berhormat sedar baru-baru ini World Bank dalam mengkaji tentang keselamatan dan perlindungan pelaburan-pelaburan di negara-negara seluruh dunia telah meletakkan Malaysia di nombor 4 di antara hampir 200 negara. Dan adakah yang berhormat sedar baru-baru ini Indeks Pembangunan Perniagaan Runcit Global 2016 meletakkan Malaysia pada nombor 3 seluruh dunia. Saya menyebutkan itu yang berhormat antara beberapa penarafan dunia sebagai tambahan kepada apa yang berhormat sebutkan. Jadi apakah pandangan yang berhormat tentang petanda yang zahir daripada penarafan-penarafan antarabangsa ini? Dan adakah yang berhormat bersetuju dengan saya mungkin melihatkan rendahnya standard ahli-ahli Parlimen Pembangkang patut diwujudkan satu badan penarafan agar kita buat penarafan standard wakil rakyat pembangkang.
Saya teruskan. Shah Alam. Saya mahu ia dimasukkan. Saya pun ikut macam pematang pauh tadi. Tak ulas, saya mahu sebahagian ucapan ini dimasukkan ke dalam perbahasan saya kerana ia merupakan input yang baik. Namun, saya nak terangkan di sini. Dalam bahasa yang paling mudah ialah ada atau tidak ada penarafan. Penarafan bermutu atau tidak bermutu. Siapakah sebenarnya yang mahu menghargai penarafan tersebut? Di pihak kerajaan, bersungguh-sungguh kita mempertahankan penarafan ini, menunjukkan adanya pandangan ketiga terhadap ekonomi kita. Tetapi di pihak sebelah sana, mereka terus meremehkan. Lihatlah 10 ucapan utama, tema utama yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang tadi. Tidak ada satu pun yang berniat baik, mengungkapkan kata-kata baik, mengungkapkan niat yang sangat sejahtera terhadap bajet yang dikemukakan pada tahun 2017. Tidak ada. Jadi saya nak berkongsi pandangan dengan ketereh, iaitu mereka ini akan berterusan untuk menjejaskan persepsi dan imej negara. Saya teringat ketika saya kecil dahulu, sebelum tidur, ibu kita sering, ya Tan Sekretari, sila. Terima kasih Sungai Besar. Sungai Besar cuba nak mengulaskan tentang suasana ataupun fi'il meminjam kata-kata mersing tadi di pihak pembangkang. Apakah mungkin sifat yang sedang kita saksikan ini di pihak pembangkang ada kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Tabrani yang menyatakan pertolongan Allah bersama golongan umat yang bersatu di belakang pemerintah, dan syaitan memecut untuk bersama dengan golongan orang-orang yang sengaja suka menentang pemerintah. Ada kaitan ke tidak? Saya teruja dengan penghujahan tersebut. Saya lihat walaupun macam tak ada beza, tapi ada beza antara yang disokong oleh syaitan dengan tidak disokong oleh syaitan. Saya mengikuti perbahasan yang berhormat, cumanya jangan terlampau dalam sehingga pemikiran saya yang cetek ini tidak memahami. Sila. Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker. Boleh saya bertanya? Adakah dengan menyamakan tindakan kami seolah-olah macam ingin bersama dengan syaitan pula, adakah ianya satu perkara yang wajar? Apa pergi hewan apa? Kalau kiranya ianya boleh digunakan sebegitu, maka insya-Allah perbahasan saya juga akan membawa hujah yang sama. Ya. Saya untuk nak beritahu pada Tan Sri, ya. Okey. Tan Sri, susah berdebat dengan orang laba ini. Dia kuat berasa hati. Walaupun kita tak bagi tahu kepada dia, tapi dia cepat perasan. Tuan Speaker, Tuan Yang Dipertua, saya teringat ketika saya kecil, ibu saya selalu menceritakan kisah pengembala dan serigala. Ada pengembala kambing, dia selalu tipu. Dia selalu buat cerita propaganda. Dia kata kampungnya akan ada serigala datang. Bukan sekali dia tipu, 3-4 kali. Rupanya pengembala ni tipu. Dan akhirnya Tan Sri, pasukan pengembala ni tak menang pilihan raya. Tuan Yang Dipertua, Perdana Menteri saya yang namanya Najib Razak itu adalah manusia biasa. Dia tidak sempurna.
Dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Sebelah sana tembak depan, tembak belakang, namun beliau berganjak tak hadapi cubaan-cubaan, ribut-ributan, tomahan, celaan, cacian. Kelihatannya dia seperti seorang pendekar. Saya nak sebutkan kerana dia bertikam di depan. Dia tidak bertikam di belakang. Dan dia takkan sesekali meninggalkan gelanggang. Seperti layang-layang itu hanya akan terbang tinggi apabila melongkah angin. Dan di sebelah sana kalau mahu sokong biarlah berasas. Bukan kerana baju yang dia pakai. Kalau dahulu bajunya biru, sekarang bertukar merah. Kalau dahulu bajunya hijau, sekarang bertukar oranye. Elakkanlah perkara ini. Kalau nak sokong, sokonglah. Kerana nawaitu dan fakta, bukti, jangan jadi musang berbulu ayam. Tuan yang dipertua, kalau nak celahan bangun. Nama saya Budiman. Boleh teruskan? Tuan yang dipertua, beberapa kali disebut berkaitan dengan GST. Saya dengar pematang pauh sebut dia berikan persepsi yang negatif terhadap GST. Difitnahnya GST adalah pil racun kepada pengguna dan perniagaan. Difitnahnya GST bukan satu tindakan menang-menang. Difitnah GST sebagai cukai yang cuba memihak kepada kelompok pemodal kapitalis. Realitinya, GST telah menyelamatkan Malaysia di saat kita berhadapan dengan kemelut harga minyak. GST muncul sebagai penyumbang dan hasil negara sebanyak 30 bilion pada tahun ini, dijangkakan berbanding dengan SST sekitar 16 bilion. Ternyata GST telah membuka hati dan perasaan para pemodal kapitalis untuk membayar cukai sebagai tanggungjawab mereka kepada negara. Dalam bajet alternatif disebutkan tentang laluan Sungai Besar. Nanti. Boleh. GST. Boleh. Saya mata kecil. Okey. Terima kasih, Speaker. Saya nak minta pandangan daripada Sungai Besar. Kenapa pendapatan kita dari GST menurun 31 bilion. 3.1 bilion pada suku tahun kedua tahun ini daripada 10.1 bilion yang dijangka kita boleh kutip, tapi dia telah menurun sebanyak 30%. Adakah ini menunjukkan bahawa banyak perniagaan, banyak syarikat telah terpaksa tutup atas kerana rakyat yang tidak mampu untuk membelanja? Kerana bila syarikat berdaftar dengan custom untuk kutip GST, pendapatan ini tak akan kurang. Dia akan bertambah. Tapi kenapa ada penurunan sebanyak 30% ni? Sila jelaskan. Okey, saya nak jelaskan belum jadi menteri lagi. Kan? Tapi saya boleh memberi pandangan peribadi saya. Okey, secara asasnya, saya fikir kutipan daripada GST ini ada turun naik dia. Kerana ada tempoh itu disebut sebagai tempoh pemulihan. Atau dalam erti kata yang lain, kita baru saja melaksanakan GST. So ada turun naik ini. Tetapi tentunya ada faktor-faktor lain yang akan menyumbang kepada turun naik ini, dan saya fikir faktor-faktor ini akan diperjelaskan secara perincinya oleh pihak menteri. Dalam Tuan yang dipertua, dalam bajet alternatif ini dirujuk juga menggunakan kalam Allah surah Al-Hajj ayat 7 yang bermaksud supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kaum. Saya melihat dari konteks GST ini, praktisnya adalah memungut sebahagian daripada kekayaan orang-orang yang berkemampuan dan diagih-agihkan untuk memenuhi keperluan kemaslahatan umum seluruh negara ini. Lagi besar seorang itu berbelanja, lagi tinggilah kutipan untuk negara. Dan bukankah ini bertepatan dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut?
Persoalannya, adakah Permatang Pauh dan rakan-rakan yang ada di seberang sana sedang mempertahankan kepentingan pemodal-pemodal kapitalis ini, jutawan dan hartawan, dari menyumbang kepada rakyat biasa. Ada rakyat biasa beli jam harga RM500, kena GST RM30. Ada jutawan kosmetik terlajak beli jam RM500,000, bayar GST RM30,000. Dan inilah GST. Dan hari ini terlalu banyak anasir yang cuba putar belikkan fakta dan minda masyarakat, mewujudkan persepsi seolah-olah langsung tidak ada kebaikan GST itu sendiri. Hal ini saya bersetuju dengan pendirian Marang. Saya persoalkan idea bajet alternatif apabila mereka mahu mencadangkan supaya peruntukan Jabatan Perdana Menteri dikurangkan sebanyak 10 bilion. Dan saya membuat beberapa catatan. Saya melihat bahawa di bawah Jabatan Perdana Menteri itu ada lebih dari 30 agensi yang terlibat yang memberi manfaat terus kepada pembangunan rakyat. Dan bagi tahun 2017, JPM diperuntukkan sebanyak 4.9 bilion untuk belanjawan mengurus, manakala ringgit Malaysia 11 bilion untuk belanjawan pembangunan. Dan jika dibandingkan pada tahun 2016, JPM telah pun mengalami pengurangan bajet sebanyak 4 bilion. Tentunya ada perbezaan yang nak disebut antara Jabatan Perdana Menteri itu dengan pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri. Bayangkan tuan-tuan, jika pengurangan 10 bilion ini seperti yang disarankan oleh bajet mereka, tentunya pengurangan ini akhirnya akan memberi pengurangan manfaat kepada rakyat. Jangan marahkan nyamuk kelambu dibakar, mengail tak dapat, parit dituba, memanjat tak pandai, pokok ditebang, cita tak capai, rakyat diperkuda. Hebat. Tuan Yang Dipertua, seperti juga Permatang Pauh, saya juga adun di Selangor. Seperti juga Gombak, saya juga adun di Selangor. Saya yakin walaupun kita serupa, tetapi kita ini tidak sama. Kerana saya takkan keluar dewan ketika Dewan Undangan Negeri Selangor membentangkan bajet. Ternyata penilaian segera saya menunjukkan bajet alternatif yang mereka canang-canangkan ini bersifat dongeng, populis dan angan-angan, dan syarat dengan sandiwara wayang kulit. Saya ambil satu contoh, isu perumahan. Tadi Kuala Langat ada sebut tentang memberikan rumah percuma. Saya akan bangkitkan isu perumahan. Sebenarnya apa yang berlaku di negeri Selangor. Dalam bajet alternatif mereka, mereka sebut ada model perumahan awam di Vienna yang mengambil kira pertimbangan ekologi, kelestarian, yang pada saya sebahagian besarnya dicedok dari model rumah prima milik Kerajaan Barisan Nasional. Apa intipatinya? Mereka mahu dalam rumah di negeri Selangor ini, mereka akan adakan, laksanakan kawalan ke atas keuntungan kontraktor. Nombor 2 dalam bajet ini sebut, mereka nak berikan subsidi, kemudian mereka nak adakan sekatan ke atas penjualan di pasaran terbuka. Model ini sebenarnya adalah model yang menukar kulit daripada model rumah-rumah prima yang diperkenalkan oleh Barisan Nasional. Saya nak sebutkan ini kerana apa? Kerana mereka nak buat, mereka nak lakukan bajet ini terhadap isu perumahan, mereka nak panggil pertandingan pemaju perumahan. Ada. Baca. Mereka nak panggil suatu pertandingan pemaju perumahan, ada juri yang akan mengadilinya.
banyaklah data. Tapi barang mahu diingat, PKNS, GLC Selangor tidak pula pernah menawarkan harga rumah yang lebih rendah daripada harga pasaran. Saya bersetuju, kita bukan hanya mampu tengok, bahkan kita hanya mampu angan-angan. Apalagi yang tertekan dengan pemaju perumahan di Selangor. Diperkenalkan dengan cukai pemajuan 30%. Dan cukai pemajuan 30% ini akhirnya akan diserap dalam harga dan ditanggung oleh rakyat. Ternyata polisi kerajaan negeri Selangor langsung tidak memesrakan rakyat untuk membeli rumah. Gerik bangun ya, Muhammad. Tak bagi dewasa, silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sungai Besar. Satu kenyataan yang jarang dinyatakan dalam parlimen. Hanya mereka sering membangkitkan bila kita ada cukai hasil GST salah. Tetapi mereka sendiri juga sama ada di Selangor ataupun Pulau Pinang mengenakan pelbagai cukai yang tinggi, malangnya rakyat di peringkat bawah tak pernah mempertikaikan kalau Selangor dengan Pulau Pinang mengenakan pelbagai cukai yang tinggi. Mereka sendiri tak kisahlah apa cukai juga. Bila kita tegur macam ini, mula berapalah apa provokasi kita, mula marah. Cukai terkini. Bagaimana pandangan Sungai Besar? Terima kasih. Itulah. Sungai Besar ini, di sini dia penyokong kerajaan. Kerajaan Malaysia. Di Selangor, dia pembangkang. Jadi, saya nak sebutkan perkara ini kerana apa? Kenapa cukai-cukai yang dibangkitkan itu tidak diketahui oleh rakyat? Kerana kemahiran mereka dalam bersandiwara. Kemahiran mereka dalam mempromosikan sesuatu fakta. Sehingga perkara-perkara asas kita lupakan. Rasa bangun ya, Muhammad. Boleh daripada saya baru 2 pekan tak perasan daripada dia. Boleh. Rasa. Oh, rasa. Ya. Okey, silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Sungai Besar. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Sebab saya tadi dengar banyak perkataan sandiwara, bersandiwara telah pun dikeluarkan oleh Yang Berhormat Sungai Besar. Saya cuma nak tanya, kalau Kerajaan Barisan Nasional tidak bersandiwara ketika PIU yang ke-13, saya nak tanya, mengapakah Kerajaan Barisan Nasional pada masa itu tidak berani mengemukakan manifesto di mana jikalau Kerajaan Barisan Nasional boleh menang, mereka akan melaksanakan sistem cukai GST masa kempen. Saya rasa yang bersandiwara adalah di pihak sana, Barisan Nasional. Kerana pada PIU yang lepas, Barisan Nasional telah pun menyebabkan rakyat Malaysia memberi undi kepada Barisan Nasional kerana percaya bahawa Barisan Nasional tidak akan melaksanakan GST selepas PIU yang ke-13. Apakah pandangan Sungai Besar? Ya, Jasin bangun ya, Muhammad. Nanti lu Jasin. Saya ni. Saya kadang-kadang tak mau bercakap daripada segi sejarah. Namun sejarahnya Menteri Keuangan yang memperkenalkan GST ini adalah datangnya dari Permatang Pau. Yang sekarang ni menjadi idola Rasah dan teman-teman. Yang Berhormat Sungai Besar. Nanti. Sikit lagi. Ada penjelasan lagi. Sabar. Saya baru 2 pekan je dekat Dewan ni. Okey. Soal sandiwara. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sandiwara? Yang dimaksudkan dengan sandiwara ialah melakonkan sesuatu adegan dengan niat menunjukkan simpati. Berapa ramai pemimpin tuan-tuan selepas demonstrasi terlantar di hospital dan akhirnya tidak ada apa-apa. Itu bukan sandiwara. Dan saya nak sebutkan lagi yang ketiga. Soal manifesto.
duduk, datang, Selangor, tengok manifesto Pakatan semenjak 2008. Apa yang mereka perkenalkan, apa yang mereka kemukakan dan apa yang mereka lakukan. Mereka janji nak berikan 20% penurunan cukai pintu di Selangor. Dan akhirnya ramai yang terpesona dan akhirnya ramai yang mengundi mereka, akhirnya mereka menubuhkan kerajaan. Yang kedua, tuan-tuan, lihat lagi begitu banyak manifesto. Dan siapakah menteri besar yang pertama di dalam negeri ini yang menyatakan manifesto itu bukan janji, kalau bukan daripada Pakatan? Ya? Saya fikir Jasin tadi, silakan. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih sahabat saya daripada Sungai Besar. Saya hanya ingin membantu Sungai Besar tentang fakta yang disebutkan tadi. Apabila disebutkan tentang GST ini, seharusnya lah semua pihak mesti berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana GST ini ada sejarah dia. Diperkenalkan pada tahun 1992, tetapi ditangguhkan pelaksanaannya. Sehinggalah hanya tahun 2004 saja kita tubuhkan satu jatuhan kuasa untuk menilai semula secara intensif. Selepas itu ditangguhkan lagi. Hanya tahun 2013 saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan. Kita di antara negara yang paling terakhir sekali. Di ASEAN hanya 2 negara saja, Malaysia dengan Myanmar. Dan ini adalah satu keputusan yang cukup bijak sekali. Bukan saja telah menyelamatkan ekonomi kita, bahkan telah dapat membantu pergantungan kita kepada hasil petroleum. Apa yang saya nak sebut di sini, tadi pihak pembangkang ada sebut tentang angka. Pulangan kita, pulangan kepada revenue kerajaan. Pada tahun 2015, kalau kita lihat daripada perkara 6.2, pendapatan kerajaan, disebut di sini, kita telah dapat memungut sebanyak 27 bilion. Ini hanya 9 bulan saja. Dan pada tahun 2006, kita jangka kita akan dapat memungut sebanyak 38.5 bilion ringgit. Dan sebenarnya, kalau GST tidak membantu kita, kemungkinan kita akan menghadapi satu masalah ekonomi yang lebih berat. Bagaimanapun, keputusan untuk memperkenalkan GST ini, satu keputusan yang cukup bijak, di mana kita dapat lihat, selama ini, banyak daripada syarikat-syarikat yang besar, mengaut keuntungan, lari daripada cukai. Buktinya, kalau dulu, hanya 60,000 syarikat saja mendaftar pembayar ASSST. Tapi setelah kita perkenalkan GST ini, kita dapati sebanyak 420,000 syarikat yang telah mendaftar. Dan ini satu angka yang kita tak boleh lari. Kerana apa? Baru kita tahu ada pihak-pihak yang kononnya berkempen di sana sini mendesak rakyat supaya bangun menentang kerajaan. Jangan terima GST. Rupanya kemungkinan dia bersekongkol dengan syarikat-syarikat besar ni yang selama ini telah lari daripada membayar cukai. Barulah kita sangka bahawa keputusan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah keputusan yang cukup tepat sekali. Terima kasih. Satu soalan tambahan. Rasa ada menyebut tadi Yang Berhormat bahawa kononnya Barisan Nasional tidak berani untuk menyebutkan ataupun memasukkan dalam manifesto Pilihan Raya 2013 dan berdasarkan pada andaian itu, andaian beliau bahawasanya kalau dimasukkan GST dalam manifesto itu artinya Barisan Nasional seolah-olah tak boleh menang Pilihan Raya 2013. Jadi saya nak tanya, Yang Berhormat adalah seorang wakil rakyat yang telah dipilih menang dalam pilihan raya pasca pelaksanaan GST. Dan Yang Berhormat, walaupun waktu itu GST telah dilaksanakan, Yang Berhormat telah mencatat rekod menang dengan majoriti yang bertambah, hampir 10,000 majoriti menang. Jadi, apa komen Yang Berhormat tentang logik yang cuba nak digambarkan oleh Rasa? Okey, Speaker, saya nak tahu berapa lama lagi saya ada masa. 15 minit ya. Sungai Besar. Saya jawab dua lagi. Saya jawab dua dulu. Sikit saja, satu soalan. Saya jawab dua. Nama saya Budiman. Lepas tu bagi dah. Terima kasih. Nama saya Budiman. Saya melihat begini. Jasin dan juga Keterih memberikan pandangan tentang bahawa GST ini ada menyumbang kepada penambahbaikan dalam negara.
Keteris juga menyebut bahawa saya ini hasil produk pilihan raya pasca GST. Sebenarnya, akhirnya dia bergantung bagaimana delivery kita memanfaatkan dan menerangkan tentang GST. Kenapa? Di parlimen di tempat saya, di dalam kawasan saya berikan penerangan yang baik. Saya berikan penerangan bahawa dengan GST inilah kita bantu anak kita masuk universiti. Dengan GST inilah kita dapat bantuan BRIM tambahan kepada sampai sehingga RM1,200. Dan kita berikan contohan-contohan yang baik dengan syarat tidak ada langau-langau pelancong politik datang ke tempat saya untuk meneruskan persepsi yang buruk terhadap GST. Saya nak sebutkan perkara ini kerana apa? Kerana dalam keadaan kita membina suatu persepsi yang baik, ada satu kelompok lagi membina persepsi yang tidak baik. Dan akhirnya Sungai Besar memilih dan telah memuktamadkan dalam pilihan raya kecil. Ya, silakan. Terima kasih Sungai Besar, terima kasih Tuan Yang Di-Ketua. Kalau Sungai Besar dan juga Jasin dan juga dengan Keteres begitu yakin dengan GST, saya nak cabar Barisan Nasional dalam PRU ke-14 masukkan dalam manifesto Barisan Nasional bahawa GST akan naik ke 8%, 10%. Kerana stupid Barisan Nasional begitu yakin dengan GST dan nampak begitu baik, tetapi biar rakyat yang dan kamu begitu yakin bahawa boleh jelas dengan rakyat di luar yang tengah sengsara di luar. Semalam ada seorang penjaga guard, dia jumpa dengan saya. Dia kata, YB, saya sekarang tahun ni cukup teruk. Sekarang dia punya gaji tak mampu untuk bayar yuran sekolah yang naik. Dia makan di kantin. Yuran ada. Ya, jangan ingat tak ada. Di bawah Barisan Nasional yuran sekolah masih ada. Dengan pembelian kasut dan sebagainya. Mana semua naik yuran sekolah, sebab GST. Yuran sekolah mana? Tuan Yang Di-Ketua. Ini floor saya. Mana ada sekolah? Ini floor saya. Yuran sekolah mana? Yuran sekolah mana? Pembohong. Speaker. Yuran sekolah mana? Tak perlu panjang ya, Muhammad. Tak perlu panjang ya. Speaker, ini floor Sungai Besar. Speaker. Yang lain duduk ya, Muhammad. Dengan ada sekolah musim persekolahan yang baru, mereka terpaksa beli kasut, baju dan sebagainya dengan GST, dengan kenaikan segala harga. Beliau kata dia sudah tak mampu survive. Dia minta saya suarakan kepada rakyat, kepada dewan ni. Speaker. Jadi speaker, dan saya simpulkan ya. Speaker, ini floor saya. Jadi saya simpulkan. Lama dah. Kalau Barisan Nasional begitu yakin, ya, masukkan, saya cabar sekarang. Masukkan kata PRU ke-14, naikkan GST sehingga 8% atau 10%. Saya cabar Barisan Nasional. Laksanakan. Terima kasih. Yang Muhammad Sungai Besar, saya tahu Yang Muhammad budiman. Ini floor Tapi saya. masa Yang Muhammad tinggal 10 minit Yang Muhammad ya. Okey. Speaker, antara kemahiran yang paling baik sekali ialah bersandiwara. Jadi kalau kita kurang bersandiwara dalam berhujah, itu sebab isu yang dibawakan itu gagal. Dan saya nak menyebutkan ini kerana apa? Kerana saya nak sebutkan kepada rasah untuk kali yang kedua. Pemimpin idola mereka lah antara Menteri Kewangan yang memperkenalkan GST. Dia tak nafikan perkara ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 8% GST ini cadangan siapa? Cadangan siapa? Angan-angan siapa? Dongeng siapa? Dan saya juga boleh mencabar beliau. Buktikan beliau akan hapuskan GST. Saya bagi lagi Yang Muhammad. Saya bagi jiran. Saya dah bagi rasa. Saya dah bagi rasa lebih. Rasa duduk Yang Muhammad rasa. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Sungai Besar. Saya terpanggil untuk menyentuh sikit nak bertanya pada Sungai Besar. Bila sahabat saya cakap GST ni kena cabar 8%, 10%.
Jadi ini yang saya bimbang ni kalau kita orang macam ni merintah negara ni. Sebab kita asas 6% ni ada asas-asas yang kukuh, kenapa 6%. Kita mempunyai asas-asas yang kukuh yang besar. Untuk kita mengadakan satu sistem percukaian yang mapan. Yang untuk kita guna bertahun-tahun akan datang. Dan akan mencegaskan ekonomi kita, mengambil kira keperluan tempatan. Dan tidak, dalam pada masa sama, tidak menakutkan pelabur-pelabur. Itu sebabnya bila kita bercakap ni, kita kena ada asas yang kukuh. GST ni bukan perkara baru. Indonesia dan Turki 1984 dah buat GST. 160 lebih negara dah buat, kita ni dah terlewat. Dan kita cakap GST ni bukanlah seolah-olah sebelum ni kita tak pernah ada cukai. Ada SST. Tinggal lagi SST ni tidak efisien. Banyak keterisan. Itu sebab kita ada GST dan sampai masa kita kena buat, kita tidak boleh menolak satu kerangka percukaiannya begitu diguna pakai seluruh dunia. Masalahnya sangat besar, kita dimomokkan, disandiwarakan perkara-perkara yang begitu remeh dan saya bimbang sangat besar. Kalau inilah tahap pemikiran, kalau tidak kita cabar, buat manifesto, lepas tu kita tak buat. Macam ni yang saya bimbang kalau ramai duduk dalam dewan ni, yang mulia ni, Tuan Speaker. Saya nak tanya sangat besar. Kalau inilah tahap pemikiran kita melihat sudut-sudut pelaksanaan itu dalam bentuk-bentuk yang begitu remeh, ini patutnya agaknya dia tak boleh faham dia duduk kalau dewan agaknya. Apa pandangan saya yang besar? Terima kasih. Ialah, mereka nak berhujah pun mereka tak ada dalam dewan. Ini masalahnya. Tapi saya nak sebutkan perkara yang paling penting. Puan Speaker, izinkan saya kereta api laju selebih sedikit. Ada banyak perkara penting yang saya perlu isukan di peringkat kawasan. Saya nak sebutkan satu perkara yang paling mudah ialah kami dekat Selangor ini, kami sangat berbangga. Pertama, kami rakyat Selangor ini, kami tak takut mati. Kenapa kami tak takut mati? Kerana setakat 22 Oktober, rakyat Selangor juara denggi. Okay. 94 kes harian dekat Selangor sebab denggi. 193 kes kematian sebab denggi. Dan di dalam manifesto pakatan disebut beberapa kali kerana rasuah di Kementerian Kesihatan, disebut aktiviti pencegahan kesihatan menyebabkan masalah kesihatan itu tidak dapat diselesaikan. Saya nak sebutkan beberapa kali disebut dalam Dewan Yang Mulia ini. Kerana apa? Kerana isu kesihatan adalah isu kesedaran dan penguatkuasaan. Sebab itu saya nak sebutkan dalam konteks Kerajaan Negeri Selangor, pengalaman saya dalam isu kesihatan, ia bukan soal rasuah. Ia soal bagaimana kerajaan negeri ada kekuatan untuk menyelesaikan daripada segi penguatkuasaan dan juga kesedaran. Tuan Yang di-Pertua, akhirnya saya nak ucap terima kasih kepada kekanda-kekanda Barisan Nasional yang membantu saya di Sungai Besar dengan seluruh jiwa dan raga. Tidak dilupa juga dengan pembangkang yang menjadi pelancong politik yang tidak bekerja, jalan-jalan cari makan ke dalam kawasan saya, mengimarahkan surau dan masjid, bersiar-siar, mengenali Puyu, Sepat, Mentarang, Belut dan sebagainya. Landak di kampung saya habis, rumah sewa di kampung saya meninggi harganya. Terima kasih kerana hadir sebagai pelancong politik. Akhirnya, rakyat di Sungai Besar telah memuktamadkan. Sungai Besar memilih 17 Jun 2016, Sungai Besar bersama-sama dengan Barisan Nasional untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Saya nak sebutkan ini kerana saya hanya ada ikrar budiman. Selain dibantu oleh Tan Sri Tanjung Karang selaku jentera di Sungai Besar, saya punya ikrar budiman. Dalam ikrar saya yang pertama itu, saya mahukan satu keluarga, satu mahasiswa. Mengapa satu keluarga, satu mahasiswa? Anggaplah ini sebagai suatu permulaan kepada pembinaan rangkaian anak muda profesional di Sungai Besar. Saya punya impian yang kedua, inovasi pendapatan menerusi aktiviti pertanian. Sungai Petani pagi tadi saya dengar dia sebut berkaitan dengan jerami padi. Seorang pengusaha kampung saya nama Kakak Hanisah ini,
tak kala semua usahawan cendawan tidak dapat meneruskan perniagaan kerana bahan yang digunakan itu adalah habuk kayu, akhirnya gagal. Dia menggunakan inovasi jerami padi sebagai punca pendapatan. Dan hari ini satu-satunya pusat cendawan menggunakan media jerami padi. Yang ketiga, alhamdulillah, tuan-tuan, Sungai Besar, kami ada laut yang luas terbentang, tempat nelayan mencari ikan. Kami ada sawah padi yang menguning menjadi kepuk beras negara. Kami ada klip-klip yang cantik. Kami punya kampung tradisi Melayu, Cina dan juga India. Inilah produk pelancongan yang akhirnya bakal menjana pendapatan kami orang-orang kampung. Saya pohon pihak kementerian bantu saya merealisasikan ikrar budiman. Dan inilah sebenarnya harapan rakyat yang sebenar. Sungai Besar tidak terkecuali daripada bajet ini. Nelayan yang berhadapan dengan musim tengkujuh menerima bantuan peruntukan khas. Pesawah padi kami dapat subsidi 1.3 bilion. Kampung kami gelap, sunyi di waktu malam. Dengan peruntukan lampu jalan sebanyak 100 juta, mudahlah kami keluar untuk menghantar anak pergi tuition, ke masjid, surau dan berpencak silat. Saban tahun, akhirnya ada kalanya air pasang besar itu menakutkan kami dan tidak melenakan tidur kami. Terima kasih peruntukan 495 juta ringgit untuk projek rancangan Tebatan Banjir. Harap-harap RTC yang baru itu, Sungai Besar menjadi pilihan lokasinya. Kerana apa? Kerana Kuala Selangor sudah berhampiran dengan Kuala Lumpur. Tanjung Karang pula sudah jadi menteri. Sabak Bernam, dia dekat pula dengan Bagan Datuk. Jadi lokasi yang paling baik adalah di Sungai Besar. Kami juga mahu ekonomi kami berkembang dengan cara ekonomi digital. Luaskanlah capaian internet kampung kami. Tambahkanlah pusat internet satu Malaysia. Dan kami mahu bentuk komuniti kampung kami menjadi kampung celik IT. Akhirnya bajet ini adalah bajet untuk menggembirakan umum. Polisi tanpa pelaksanaan yang baik akan memberi imej yang buruk bukan hanya kepada kerajaan tetapi kepada kami, ahli Parlimen Barisan Nasional. Marilah kita bersama-sama menjaga ketelusan dalam pelaksanaan agensi kerajaan. Saya pohon jasa baik penjawat awam bersama-sama melaksanakan bajet yang memenuhi impian rakyat. Dengar sini kawan-kawan sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia seperti kamu ini buang. Memang bangsa kita masih muda dan lemah. Aku tak peduli semua itu. Harapanku kita sesama bangsa bersatu padulah hendaknya. Ini ungkapan terakhir Sarjan Hassan apabila beliau bergaduh dengan Zainal. Apa yang disebut akhirnya, bersatu padulah hendaknya. Saya dengan rendah diri menyokong usul ini. Sekian, terima kasih.